Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berubah, pintar raja bersih, sagudri manakam. Semini wahana hama hai falikum ana bilal syukran mararan waran inturum mendai caran tacau. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka dan juga penanganan politik. Baik, hari ini dalam keadaan yang cukup kita melihat mendesak dan terdesak, kita terpaksa lakukan pilot test. Apapun sekurang-kurangnya ada satu research yang sangat basic, yang sangat boleh memberikan sedikit sebanyak gambaran berkaitan dengan situasi soal selidik persepsi pengundi terhadap perjalanan pilihan raya negeri Melaka ke-15 dan juga pilihan raya umum PRU15. Baik, saudara, kita melihat dari sudut demografi usia responden, 55% ya di kalangan mereka yang berusia 18 tahun hingga 30 tahun. Baik. Diikuti dengan 31 hingga 43%. Ya. Dan juga 44 hingga 56%. Ini umum. Kita perlu ingat ya, antara golongan yang paling ramai dalam statistik ataupun senarai daripada 495, 196 pengundi berdaftar adalah kumpulan dalam lingkungan 30 hingga 50 tahun. Ya. Baik. Dan kita melihat dari segi jantina, lelaki yang menjawab lebih kurang ya 46% ya. Kemudiannya kita ada wanita 53%. Baik. Dari sudut apakah keturunan anda? Majoriti adalah Bumi Putera Melayu seramai 88%. Kemudian diikuti India 5%, China hampir 5%, Sabah Sarawak dalam 3%. Baik. Kita perlu ingat di Melaka kita juga ada Sabah Sarawak ya. Di samping kita ada Melayu, Cina, India, Sabah Sarawak kerajaan Portugis asli. Tetapi dari sudut kelulusan, kita dapati yang paling ramai memiliki ijazah 38.4%, diikuti diploma 34%, master 12%, PhD 8%, sekolah menengah 8%. Baik. Seterusnya pekerjaan mereka ya, tidak bekerja mendominasilah ya. Tidak bekerja dalam 30%. Tapi penjawat awam paling ramai menjawab lah ya, iaitu dalam 33% ya. Diikuti dengan tidak bekerja 30%. Kemudian kita ada lain-lain iaitu 22%. Kita juga ada pekerja swasta 7%, usahawan 4%. Kita ada pesara kerajaan 2%, pesara swasta 2%. Negeri mengundi, baik, kita lihat paling ramai yang menjawab soalan ini adalah daripada Melaka, iaitu 30% atau 31%, diikuti Selangor 22%, kemudian kita ada Perak 7%, Johor 9%, ya, Pahang 6%, Kuala Lumpur 2%, Negeri Sembilan 5.5%, Sarawak ada, dan banyak lagi lah ya. Saya ambil yang antara yang tinggi ya. Baik, Melaka paling ramai. Kita pun memang mahu melihat lah, di samping melihat pilihan umum, kita juga mahu melihat apa kata pengundi Melaka. Baik saudara, nyatakan daerah mengundi anda di negeri Melaka, sekiranya anda di Melaka lah ya. Baik, kita dapati kalau merujuk kepada pengundi ini, daerah Melaka Tengah 18% menjawab soalan ini, diikuti daerah Alor Gajah 15%, daerah Jasin 4.5%, yang lain-lain adalah di lokaliti negeri lain. Baik. Seterusnya kita melihat parti manakah yang akan memenangi pilihan raya negeri Melaka ke-15 pada 20 hari bulan November 2021, hari Sabtu ni. Apa jawapan mereka? Parti mana yang akan menang? Ini pandangan awal.
Mereka menyatakan parti yang akan menang adalah Barisan Nasional, iaitu 43.8%. Ya, diikuti dengan Pakatan Harapan 33%, Perikatan Nasional 23%. Tuan-tuan jelas dalam kenapa saya tak letak Putra Iman, sebab dia bukan parti politik yang ada 28 kerusi mereka bertanding. Kemungkinan ini disebabkan oleh Kerajaan Persekutuan dipimpin oleh Yang Amat Mohd Datuk Seri Ismail Sabri, UMNO di situ tunjangnya, ministers yang turun kempen dan sebagainya, dan caretaker adalah Yang Mohd Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, dan kebanyakan jentera-jentera kerajaan government missionary menyokong BN UMNO lah. Kemungkinan ini pandangan. Ingat research ini adalah lebih kepada research awal, pilot test Baik, kemudian Perikatan Nasional dia ada 23%, tetapi bagi saya lihat Perikatan Nasional mungkin 2-3 kerusi, atau mungkin tidak satu atau dua lah Dia berpihak di antara ini, betul tuan-tuan rakyat negeri Melaka termasuklah negeri lain juga menyatakan pandangan yang lebih kurang sama, menang tipis di antara BN dan PH. Tapi mereka memberi mileage kepada Barisan Nasional kemenangan di negeri Melaka. Kita tengok, tunggu dan lihat. Tuan-tuan jangan buat apa-apa kesimpulan tentang research ni. At least ada research tuan-tuan daripada tak ada. Jadi tuan-tuan kena appreciate lah Baik, seterusnya parti manakah dilihat memainkan isu perkauman di setiap musim pilihan raya khususnya di negeri Melaka? Baik, di Malaysia ini memang kita akan ada parti-parti mainkan isu perkauman. Kita lihat terus paling tinggi mereka menyatakan responden 38.4% UMNO BN adalah parti, khususnya UMNO adalah parti yang banyak memainkan isu rasis. Itu kata-kata responden bukan saya yang cakap, responden. Baik. Kemudiannya DAP juga dilihat sebagai parti yang kedua champion yang ada isu rasis. Mungkin dalam audio, video dan sebagainya kita ada dilihatnya oleh responden-responden ini. Jadi responden ini kata yang paling champion, yang paling tinggi terpalit dengan isu perkauman setiap kali pilihan raya lah UMNO, kemudiannya DAP. Selepas daripada itu mereka juga sebut lain-lain. Dia tak sebut siapa lain-lain tu PKR 8.9%, sangat kecil lah Kemudian PAS 8.9%. Tapi saya agak keliru PAS ini sebenarnya antara parti yang saya melihat, saya sendiri sebagai penganalisis politik, memang mereka pun selalu mainkan isu agama dan kaum. Tetapi yang mengikut finding ini, kita dapati UMNO lah disebut, yang keduanya adalah DAP, diikuti oleh lain-lain. Okey, baik. Apakah anda yakin pilihan raya negeri Melaka ke-15 berjalan dengan profesional dan adil kepada semua parti politik yang bertanding? Baik, tidak pasti. Di antara pasti atau tidak ya. 37.2% yang kata ya. Dan kemudiannya tidak adil lah, maknanya parti politik government missionary bias kepada kerajaan ke apa. Dan mereka menyatakan, mereka kata tidak adil kepada kemungkinan calon itu sendiri, tidak kemungkinan termasuklah kepada calon-calon yang bertanding. Dan semua calon lah, dia tidak berpihak kepada BN UMNO ataupun PH Perikatan. Adakah semua calon ni dapat akses, dapat berjumpa dengan pengundi secara adil dan sebagainya? Mereka menyatakan bahawa tidak pasti tu ramai. Sebab mungkin mereka, salah satu sebab adalah mereka pun melihat daripada negeri lain. Yang keduanya mereka juga melihat dari sudut apa berlaku, tidak pasti apa berlaku di Melaka. Tetapi 30% yang menjawab respon ini adalah rakyat negeri Melaka. Dan kita dapati mereka kata ya. Ya tu maknanya mereka bersetujulah SOP, MKN, KKM telah dirangka dalam portal SPR dan sebagainya. PDRM menjalankan tanggungjawab dengan baik, maka perlu ikut saja Baik, adakah calon muda 21 hingga 35 tahun yang bertanding mampu menang pilihan raya negeri Melaka ke-15 Kita lihat majoriti yang jawab soal selidik ni adalah remaja dalam 18 hingga 30-an. So kalau kita tengok mereka kata ya, 45% mereka kata calon muda bertanding mampu menang. Yang ini saya kurang yakin lah, sebab saya sebagai penganalisis kurang yakin kemenangan dan saya tak jangka kalau Pakatan Harapan ada 4 orang calon, saya hanya yakin sedikit menang tipis Muhammad Dennis Pengkalan Batu. Yang lain tu saya tak yakin Prasan Kumar Dream
YB Dila ataupun Datuk Dila akan menang, Dila Abu Zahar. Di Sungai Rambai, Farzana Hayani dia tewas. Saya tak yakin beliau menang. Tapi mungkin sebab kecenderungan yang menjawab ni anak muda ramai, so mereka excited lah menyatakan akan menang. 41% akan kata menang. Kemudiannya tidak pasti 39%. Ramai juga tidak pasti. Maknanya anak muda juga dia sendiri pun tidak yakin. Bererti dalam kajian ini ada dua pandangan yang saya boleh mengatakan di antara tidak dan tidak pasti itu tinggi. Kemungkinan walaupun 41% kata ya, tapi kita ambil kira tidak pasti dengan tidak. Di sinilah menunjukkan bahawa anak muda sebagai responden juga menolak sebenarnya hipotesis awal. This hypothesis has been rejected. Baik. Adakah calon muda 21-35 tahun yang bertanding mampu memikul tanggungjawab sebagai menteri maupun exco kerajaan negeri setelah memenangi pilihan raya? Kalau federal parlimen jemaah menteri. Seperti Syed Saddiq dululah. Apa kata anak muda? Tidak pasti 31%, tidak 31%. Nampak tu. Walaupun 41 dia kata ya, tapi dua ni sangat tinggi Maknanya mereka pun tidak setujulah 21 tahun jadi jemaah menteri, jadi exco. Jadi kita kena faham lah. Saya beri nasihat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada Datuk Seri Najib, mana-mana parti, Presiden parti, tolonglah semak semula. Kalau nak letakkan calon, kena lihat apa kata pengundi. Sebab di sini tidak pasti cukup tinggi 30% dan juga 27%. Tidak dan tidak pasti. Manakala setakat ya ini 41%. So kita kena ambil dua ni lah, agak besar Alright. Bagi saya letak 35 tahun ke atas tu okey lagi. Kalau bawah 30 ni ada masalah. Adakah DAP parti yang dilihat mengancam sistem kepimpinan legasi Bumiputera dan Melayu di negara ini, khususnya di Melaka? Kita lihat 50.4% kata ya, tidak 29.2%, tidak pasti 20.4%. Tuan-tuan yang menjawab di sini adalah majoriti Melayu 80% lebih. So kalau mereka mengatakan tidak 29.9 dan tidak pasti 20.4, ini berarti apa? So saya melihat dia telah mendahului kepada ya 50.4% ataupun hampir sama. So di sini menunjukkan bahawa mereka sendiri tidak berani nak menyatakan, tetapi adalah kebenarannya di situ, bukan menindakkan terus. Sebab 50% mengatakan ya, tetapi dalam masa yang sama tidak pasti 20.4% dan 29.2% strongly deny, tidak setuju. Maknanya 30% tak setuju. Maknanya mereka, Bumiputera Melayu pun melihat DAP bukanlah sebagai ancaman terlalu keras. Okey, kemungkinan DAP perlu buatlah asimilasikan dia punya ahli-ahli ataupun calon-calon lebih kepada Melayu dan India daripada letakkan Cina saja. Baik, adakah UMNO dan BN parti yang sangat korup dan perlu segera memperkasakan parti keramat berkaitan? Mana kita nak tanya, UMNO korup tak? Dengan satu lagi pendekatan adalah, kalau kita dah tahu korup, kita mesti perkasakan cepat-cepat parti keramat ini. Jadi apa jawapan? 80% daripada anak muda dan juga responden yang menjawab ni kita dapati 64.6% menyatakan yes, UMNO is a corrupted political party. Tidak pasti 2030 and then tidak 6. Okey. Tidak pasti dan tidak ini kurang daripada ya. So di sini menunjukkan UMNO kena branding segera. Sebab itulah saya suruh buat pastikan turunkan semua yang kleptokrat salah guna kuasa, pemimpin-pemimpin yang terdahulu, ambil yang scholars, professor think tank. Saya buat reform, jangan salah faham pada saya, jangan hati kecil sangat. Kita kena bersihkan UMNO dan BN. Kalau tak memang susah sukar. Kita tengok di Melaka apa berlaku. Apapun di sini pengundi mengatakan UMNO BN adalah parti korup dan perlu diperkasakan branding, rebranding. Kita perlu jiwa besar, tuan-tuan, buat something Kalau tak UMNO habis dengan BN. Baik, seterusnya, jika anda diberikan pilihan parti politik manakah yang anda akan pilih pada masa hadapan? Okey. Di sini ada kekeliruan. Saya nampak UMNO mereka pilih 24% lah. 24% mahukan UMNO. Tetapi parti utama yang mereka mahukan adalah lain-lain. Lain-lain. Okey? Lain-lain. Parti apa lain-lain, tuan-tuan? Parti baru kot. Mereka merajuk lah ni. Mereka dah bosan dengan, khususnya anak muda, bosan dengan parti politik Malaysia.
Mungkin sebab mereka melihat lompat katak dan sebagainya, isu percaturan politik jelik dan sebagainya. Okey, mereka lebih suka lain. Kedua, parti politik yang mereka mahukan adalah UMNO, sebab dia Melayu ramai tadi, jadi populasi dia UMNO kan. PAS 11% kerana masih lagi responden Melayu. Ya, Bersatu 8%, DAP 4%, PKR. PKR memang demand sikit lah Mulanya lain-lain parti, lepas tu diikuti oleh UMNO, PKR kedua, kita ada PAS, Parti Muda ada 6%, sebab anak muda yang lebih kurang menjawab lah. Baik, adakah anda merasakan calon bebas yang bersatu? Di Melaka kita ada 16 kerusi mereka bertanding ataupun 16 DUN, 22 calon bebas. Mereka mempunyai ikatan kesatuan dan manifesto sendiri. Bolehkah mereka memenangi pilihan raya Melaka ini, pilihan raya negeri Melaka? Tidak strongly 52.2%. Memang saya pun yakin memang tidak lah. Tidak pasti 31%. Ya 16.8. So confirm lah di sini tidak tu strongly ya. Adakah keputusan pilihan raya negeri Melaka ini akan berakhir dengan tidak ada majoriti kukuh yang mampu dicapai oleh mana-mana parti? Sebaliknya kerajaan campuran akan dibentuk diterapkan antara Perikatan Nasional, PH dan PN. Maknanya mereka melihat persaingan sengit di antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, di antara Barisan Nasional UMNO, saya silap tadi di antara Barisan Nasional UMNO dan Pakatan Harapan. Maka ini akan menyebabkan akan berlaku kerajaan campuran dia tak dapatlah 15 kerusi daripada 28. Mereka dapat 13, 12, 13 macam tu kan sebab perikatan pun ada di situ, mungkin perikatan dapat 3 kerusi ke 2 kerusi ke atau tak ada kerusi Baik, kita melihat kepada 46% kata yes, dia akan jadi kerajaan MOU seperti federal negotiation agreement in politics. Saya selalu sebut benda tu Lepas tu tidak pasti 36, tidak 16% confirm lah kita lihat dia orang punya pandangan lah. Kita tengok apa berlaku nanti 20 bulan. Adakah anda akan memilih calon berkualiti daripada mengundi parti politik berdasarkan ideologi dan parti? Sekarang kita nampak anak muda dah bijak 77% mereka kata mereka tidak mahu lagi taksub dengan UMNO, PH, DAP apa semua. Mereka nak tengok kualiti. Siapa kandidat tu? Karisma tak? Intelektual tak? Bersih tak? Berakhlak tak? Itu baguslah ni. Alhamdulillah usaha saya berjaya lah selama ni mendidik anak-anak ni dan juga pengundi-pengundi dalam video, audio dan sebagainya berjaya. Kemudian tidak pasti 13.3 tidak 10%. Baik, kita tanya lagi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Adakah anda setuju Tuan Adli Zahari dikuasai oleh pemimpin DAP? Ini hipotesis, ini kenyataan-kenyataan liar yang dikatakan. So kita buat juga research tanya. Tidak 42%. Jadi siapa yang cakap Adli Zahari ni dikuasai oleh DAP ni kata responden tidak. Tapi tidak pasti 37. Jangan lupa ya 21. Campur tidak pasti dengan ya. Ini pun boleh menandingi kepada tidak tadi strongly Tapi apa pun dari segi logik, YB Adli Zahari ni parti dominan di belakang beliau DAP sebab kerusi DAP. Sebab itulah dilihatnya DAP di belakang Tuan Adli. Jadi bila mesyuarat Exco sudah pasti bila buat mesyuarat angkat tangan undi, confirm lah DAP ramai. Nampak? Itu cerita dia. Yang kalau kita kata tidak ya pun dari segi praktikalnya nampak tu signifikan. Tapi dari segi kajian itu mungkin mereka yang menjawab soalan ni mereka tak nampak parti dominan siapa dan undi di mesyuarat kerajaan negeri itu siapakah di situ Baik, seterusnya, adakah Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Salun Tanjung Bidara dari Barisan Nasional lihat tidak wajar memenangi kerusi yang ditandungi beliau? Baik, beliau ni tak patutlah menang di situ Apa pandangan ni? Tidak pasti 49% Ya 42%. Wow 8% tidak. Maknanya di sini mereka seakan-akan setuju Speaker Dewan Negeri Melaka ni tak sepatutnya lah menang pilihan raya Tapi apa pun ingat tuan-tuan, kita tak pernah doa yang tak baik. Bagi saya secara peribadinya itu adalah rezeki Yang Muhammad Datuk Seri Abdul Rauf Yusof terpulanglah pada penduduk di situ. Dan kalau beliau menang, saya melihat beliau boleh menang lah. Saya melihat dari segi, sebab itu kubu kuat UMNO BN Mas Emer Yanti itu saya tidak pasti dari segi Perikatan Nasional. Beliau tidak jangka, saya tidak jangka beliau menang lah kerana ada isu beliau lompat daripada UMNO kepada Bersatu dan sebagainya. Pengundi marah kan di Masjid Tanah.
Baik, tapi sekarang ni kita melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin baru hari ini umumkan Mas Yanti adalah calon CM Melaka, Ketua Menteri. Apapun kita tidak lihatlah perkara itu akan membawa perubahan yang besar kepada Perikatan Nasional. Baik, dia tidak akan mempengaruhi sangat walaupun ada sedikit lah, kemungkinan ada sedikit pengaruh. Mengapa tidak ada pemimpin PHBN, PN, Iman atau Putra membuat laporan polis terhadap pendedahan YB Idris Harun berkaitan isu rasuah penyelewengan royalti pasir dan ketidakadilan pemberian kelulusan tanah untuk kaum Cina dan India di Melaka. Jadi pendedahan-pendedahan ini kenapa tak ada parti politik di antara BN, UMNO atau PN membuat laporan polis? Kita tengok hampir 25% menyatakan takut hilang undi atas pagar. PH pun takut, BN, UMNO takut, semua takut. Yang lain, apa jawapan mereka? Berisiko dan terancam. Bimbang kalau benda tu fake. Tidak bertanggungjawab. 18% kata tidak bertanggungjawab. Tidak pasti, 28%. Menunggu tewas pilihan raya Melaka ke-15. Maknanya mereka dah kalah baru nak merajuk, nak pergi buat report. Sekarang takut pengundi atas pagar, takut hilang undi lah. Itulah hati kecil Itu kata responden. Adakah parti muda benar-benar berintegriti? Baik, kita tengok. Ya berapa? 90%. Tidak, 31. Syed Saddiq kena faham dia ni 31. Anak muda sini berkata parti muda ni sebenarnya berintegriti. Tidak, orang kata. Tidak pasti 50 dekat sini. Tapi 50 ni mereka pun atas pagar juga Ya, sikit sangat tau. 19. Tapi tidak tu lagi banyak. Ini tak baiklah untuk muda. Mungkin Syed Saddiq perlu juga melihat integriti beliau sebagai presiden dan juga adakah beliau terpalit dengan apa isu di SPRM ke apa ataupun perjuangan parti apa berlaku di Melaka adakah beliau menyokong pemimpin muda dalam PKR, DAP dan sebagainya ataupun MCA bertanding ataupun beliau merajuk dan sebagainya. Beliau hanya anggap muda beliau itu adalah muda, parti lain tidak muda. Adakah anda yakin semua pihak akan patuhi SOP KKM, MKN, PDRM sepanjang pilihan raya Melaka tak berlangsung sehingga 20 hari 11? Tidak. 49 mereka kata tidak. Kemudiannya ya 26%. Tidak pasti 26. Maknanya majoriti kata tidak Sebab itulah kompaun dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia So jangan marah agensi penguasa, mereka hanya jalankan tanggungjawab seperti SPRM dan sebagainya. Seterusnya patuhilah SOP saya nasihatkan sebab saya antara NGO yang paling keras memantau dan kalau apa-apa berlaku kita tidak akan biarkanlah pemimpin-pemimpin yang menyebabkan berlakunya peningkatan COVID sampai hilang nyawa dan sebagainya. Baik, adakah kempen secara digital atau media baru gagal dimanfaatkan oleh kebanyakan pemimpin politik di sepanjang PRN Melaka ke-15 berlangsung? So 57% kata ya, mereka tidak efektif baik PH ataupun PN, UMNO, BN, Putra, Iman, mereka tidak menggunakan secara maksimum 57. Kemungkinan disebabkan norma baru terkejut dengan budaya SOP ini, akhirnya mereka kekok lah. Apapun bagi saya masih lagi parti politik itu berusaha keras dan tidaklah menyatakan mereka teruk sangat penggunaan akses kepada internet ataupun media baru mereka masih lagi saya melihat sederhana average daripada langsung tak ada. Tidak pasti 28%, tidak 15 Baik, ini mengapa YB Datuk Seri Sulaiman Mat Ali bakal calon Ketua Menteri BN tidak mahu berdebat secara terbuka bersama calon lain. Baik, yang banyak berisiko kita melihat kalau beliau kemungkinan debat berlaku, Adli Zahari lebih bijak bercakap, banyak argument dan sebagainya, banyak dapat poin, akhirnya Sulaiman Mat Ali dilihat tidak kompeten, dia memberi kesan besar kepada undi pada 20 hari bulan itu antara pandangan saya. Tidak pasti 29, takut dia kata calon CM Melaka ni takut 20% lebih kurang, tidak bersedia 16%. Jadi berisiko adalah mereka pilihlah, bahayalah, dia akan mengancam backfire kepada BN. Siapakah bakal Ketua Menteri yang anda pilih dan setuju untuk memimpin Melaka mulai 20 hari bulan 11 selepas pilihan raya? Mereka pengundi dalam Malaysia ini termasuk Melaka 30%, mereka menyatakan bahawa kita tengok calon dulu. Yang tidak pasti kita nampak 44% lah, dia orang tak pasti. Tapi apa pun daripada calon yang trending tu,
Antaranya Tuan Adli, Datuk Seri Sulaiman Mak Ali, Datuk Seri Idris Harun, Datuk Seri Abdul Raub dan Mas Yanti, Datuk Seri Mas Emir Yanti baru diumumkan. Jadi kita dapati Tuan Adli Zahari top, ya, 26.5%, diikuti oleh Perikatan Nasional MAS. Tapi yang saya pelik ni, kajian ni mereka belum dapat maklumat, ya. Tapi mereka lebih suka Perikatan Nasional punya CM. Tapi mungkin dah dengar ura-ura lah, hearsay dan sebagainya. Tapi apa pun, mula-mula mereka lebih suka kepada Tuan Adli Zahari. Okey. PH menang tak menang kita tak tahu, tapi menang tipis lah. Tapi persoalan sekarang ni, Adli lebih disukai daripada Sulaiman Mak Ali. Dan mereka sanggup pilih parti lain tau, yang belum lagi gazette siapa PH punya Perikatan Nasional punya CM. Tapi baru diumumkan Mas Emir Yanti oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di situ pun mereka dah menyatakan mereka tidak mahukan. Nampak tu, ada something wrong di sinilah. Ini research cakap, tak payahlah nak petikar research dan sebagainya. Biasalah orang buat research kan, so dia akan ada finding. Baik, adakah anda yakin parti yang tewas di pilihan raya negeri Melaka ke-15 akan menang pada PRU 15? Baik, 48% kata tidak pasti, ya. Tapi tidak 33%, ya 18 So kita campurlah 33 dengan 18, itu dapati membimbangkanlah. Kalau dia tewas di Melaka, kalau UMNO, maka di federal dia akan tewas juga kerusi, ya. Kalau PH kawal tewas di Melaka, maka PH pun akan hilanglah kerusi parlimen dan DUN, ya, apabila pilihan raya umum dijalankan. Baik, seterusnya kita melihat parti manakah dilihat mencalonkan individu yang berintegriti, berkarisma, berkompetensi di sepanjang PRN Melaka ke-15, ya. Parti mana, ya? PH 28.3% dilihat lebih berintegriti, diikuti oleh Barisan Nasional 25%, diikuti oleh lain-lain. Perikatan 19 saja, lain-lain mereka kata mungkinlah calon bebas ada ramai juga lah yang ada, ialah yang profesional, Tapi apa pun, saya melihat juga mereka di sini mereka beri pada Perikatan Nasional, sebab mereka melihat berintegriti, beraccountability, good governance, mungkinlah, BN ni sebab terpalit dengan kleptokrat, isu-isu rasuah, salah guna kuasa. Ini cerita dululah 2018 kan. Tapi sekarang BN dah letak muka baru, golongan intelektual, berkarisma intelektual dan sebagainya. Tapi masih lagi pengundi melihat BN ada masalah integriti, ya. Ini mungkin akan beri kesan dalam pilihan raya. Tapi apa pun, mereka tetap menyatakan BN boleh menang tipis, Pakatan kalah, tapi mendapat kerusi mungkin dalam 10 ke 11 ke 12 dan sebagainya. Adakah anda pengundi di negeri Melaka? Baik, kita tengok. Tidak 69%, ya 28%, tidak pasti 44%. Okey. So dia mungkin tak nak pergi undi ke, atau dia tak daftar, Tapi apa pun, at least lah, daripada tak ada research, tuan-tuan. Macam-macam orang akan cakap macam-macam lah, scholars, profesor, orang ni penyokong parti Tegar kan. Tapi bagi saya, ada tak orang buat research? At least saya buat lah, so appreciate lah kan, So dalam 28% ni, mereka mengatakan bahawa mereka akan mengundi, So kita belum masuk lagi respon yang ramai. Mungkin ramai lagi mengundi lah, Mengapa Perikatan Nasional lambat umumkan calon Ketua Menteri di saat akhir perikatan, Bila saya hantar soal selidik ni, saya pun dah banyak kali memberikan maklumat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, tolonglah gazetkan cepat, kalau tak memberi kesan, Baik, 31% kata strategi meraih undi lah, Mereka tak nak beritahu lebih awal sebab dia ada strategi. 20% lain-lain sebab bimbang, 24% bimbang perebutan kuasa, mungkin konflik dalaman Perikatan Nasional. Dengar hearsay Rafiq pun nak, akhirnya kun fayakun, Datuk Seri Mas Emir Yanti dapat, mengelakkan pemulawan awal, boycott lah. Mengelakkan sensitiviti parti PAS. Ini semua adalah persentage dia kan, Tapi yang paling strong, mereka mengatakan bahawa strategi meraih undi, Baik, adakah anda bersetuju pada PRU 15 tahun 2022 kalaulah parlimen dibubarkan, PH, BN, PH tidak akan dapat majoriti 2/3 besar, melainkan kerajaan campuran atau MOU akan dilaksanakan. 55% kata yes, we agree strongly. Dengarlah pemimpin-pemimpin, baik dalam PH, BN apa semua, dengar. Alright. Tidak pasti 32%, tidak 38%. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu kajian saya.
Saya mau highlightkan isu beberapa saja persoalan research ini. Antaranya kita restate balik, parti manakah yang akan memenangi pilihan raya negeri ke Melaka. Itu jangkaan awal. Tuan-tuan tak perlu disappointed ke apa. Kita tidak tahu apa sebenarnya berlaku sebab pengundi swing ya. Dan ramai yang tidak menjawab sebagai responden. Jadi kita tidak tahu. Tapi ini sekurang-kurangnya kita ada maklumat ya, yang mana mereka menyatakan tapi sangat sengit di antara PH dan BN. Walaupun BN dikatakan 44%, tetapi PH 33% dan tidak pasti 23%. So macam-macam boleh berlaku. Yang tidak pasti itu boleh condong kepada BN, boleh condong kepada Pakatan Harapan. Jadi saya ulang suara, jangan fikir apa-apa, fokus all out ya. BN UMNO all out, Pakatan all out, siapa Perikatan Nasional all out, Putra Iman all out ya. Kita tidak tahu apa akan berlaku ya. Apapun saya berikan sedikit gambaran. Kemudian kita melihat kepada calon favorit ya. Calon favorit saya dah sebut Adli. Daripada banyak-banyak CM, mereka lebih suka Adli Azhari dalam 30%. Diikuti kemudiannya daripada Perikatan Nasional lebih kurang dalam 19%. 12% adalah Yang Ahmad Mohamad, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali ya. Parti paling korup. Tuan-tuan tengok baik, parti paling korup dikatakan UMNO BN, perlu rebranding, cuba buat yang terbaik, membina image, reputasi dan identiti. Dengar cakap saya, jangan main ugut, jangan dengar cakap scholars profesor yang jenis-jenis mengampu, memodik, menjilat ni semua. Dengar cakap saya. BN UMNO boleh pergi jauh, tapi kena branding balik cepat-cepat ya. Dengarlah cakap saya ya. Okey, and then DAP dikatakan mengancam sistem Bumi Putera Melayu ya. Jadi DAP seperti mana yang Presiden Perhubungan Negeri DAP Melaka menyatakan, mereka tidak boleh bergantung pada PKR dan amanah, mereka perlu mencari strategi. Silakan. Saya pun cadangkan kalau nak panggil saya groom atau bagi talk untuk DAP silakan saya dah beritahu. Kalau nak panggil saya berikan pandangan, tak ada masalah. Kalau you rasa masing-masing parti politik lah, mana-mana parti politik nak jemput saya, tanya saya macam mana nak buat, saya beri pandangan ya. Dan fikirlah, kalau benda tu baik amalkan, kalau tak buat sendiri ya. Jadi jangan anggap saya ni sebagai musuh, sebagai orang yang lalang. Saya bukan macam tu Kemudiannya itu saja saya nak sampaikan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, research ni adalah pilot test. Tolonglah fikir secara positif ya. Tak perlulah nak banding-bandingkan dengan scholars yang empirical scientific yang masa inilah datangnya profesor tu, masa inilah datang orang nak beta apa semua. Saya tak ada masa nak fikir semua tu. Bagi saya, at least saya buat something untuk gambaran awal ya. Right? So saya punya jangkaan memang panas di negeri Melaka. Kita masih melihat UMNO dan BN, seterusnya UMNO, BN dan Pakatan Harapan saja mempunyai harapan di negeri Melaka. Tetapi tipis, majoriti sangat-sangat tipis ya. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.